Selamat datang ke Peach Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi, hari ini hari Selasa. Semua bergembira, kami semua bertenaga positif dengan virus COVID-19 yang berleluasa kini. Saya berharap kamu semua sihat. Saya sengaja tak mencukup buat beberapa hari. Saya akan menjelaskannya sebentar lagi. Kami harap kalian semua sihat-sihat dan bersemangat tak kira anda di mana. Kami dapat banyak respon dari anda di seluruh dunia. Ingat, jika anda soalan, tolong hantarnya ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Dalam 30 saat video selfie secara menegak, cuba buat soalan anda sejelas mungkin, kemudian hantar ke alamat email tersebut. Kami akan masukkan soalan anda dalam baris giliran dan pilih secara random. Itulah sebabnya saya tak bercukup. Saya nak tunjuk seorang lelaki di sini yang kami kenali dari Shenzhen, China, Edmund. Bersedia? Push Michael, saya akan tunjukkan. Selamat pagi, saya Edmund dari China. Saya tinggal di rumah sepanjang masa bersama-sama keluarga. Soalan saya hari ini, menurut sistem ini, ibu bapa merupakan salah satu golongan yang paling penting untuk kami menanam benih. Tapi, ibu bapa saya tak nak mengambil apa-apa yang saya beri mereka. Contohnya, mereka kata mereka tak ada duit. Nak saya simpankan duit itu untuk sendiri. Dan nak saya bantu buat kerja rumah. Kata mereka, saya sudah banyak kerja. Tapi, jadi apakah cadangan anda? Terima kasih. Lihat, lelaki yang berjangkut kelihatan hebat. Saya bercabar anda mengkuarantin yang berjangkut. Ini gambar Edmund yang tak ada janggut. Ini gambar Edmund yang berjanggut. Saya rasa amat comel. Saya rasa terkejut melihat perbezaan ini. Anda kelihatan hebat. Gembira jumpa anda dan Sophie dan anak dan semua orang dan ibu bapa anda dan semua orang. Lihat, ini kelihatan seperti bintang rock. Ini kelihatan bintang tayangan. Kelihatan macam Johnny Depp. Ia itu soalan yang sangat baik. Kita berpengalaman serupa dengan ibu bapa kita. Saya rasa itu soalan yang baik dalam masalah krisis COVID-19 ini. Saya nak minum sikit kopi dan anda tolong cakap sedikit. Oh, saya ada pelbagai idea. Idea yang pertama ialah kadang-kala itu sesuatu perkara yang baik untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Contohnya anda menghadapi masalah kemarahan. Anda nak menolong seorang yang pemarah, kerana dengan berbuat demikian, kemarahan anda akan menjadi kurangkan. Jadi langkah pertama ialah saya nak kurangkan kemarahan saya. Langkah kedua, cari seseorang yang sentiasa marah. Ketiga, tolong mereka. Keempat, berasa gembira. Adakah ini berhasil jika anda pergi jumpa seseorang pemarah dan beritahu ni kau seorang yang pemarah? Saya fikir boleh buat 4 langkahku dengan kamu. Jadi, pertama kali, berhati-hati apabila memberi pertolongan kepada orang lain. Strategi yang baik ialah jumpa orang itu dan beritahu dia saya seorang pemarah. Saya perlu bantuan. Saya harap anda dapat berjumpa saya dan minum kopi. Tapi virus kat luar lah. Saya harap anda dapat tolong saya dengan masalah kemarahan saya. Saya rasa ini sesuatu perbuatan yang elok apabila anda berbaik budi menerima pertolongan dari orang lain. Pada akhirnya, anda tak perlunya. Anda memberi peluang untuk orang lain melakukan sesuatu yang baik. Apa pendapat anda? Saya rasa kami harus ada social distance. Okay.
Mungkin ini sebabnya anda simpan janggut untuk kurangkan bahagia untuk cium. Saya tak dapat. Dan juga Edmund, mungkin anda pernah juga bercukur. Saya cuma bergurau seseni. Saya tak pernah simpan janggut seperti ini sepanjang hidup masa saya. Apa pendapat anda? Kami boleh bincangkan soalan ini dalam beberapa segi. Salah satu yang saya fikirkan ialah sebenarnya dua. Pertama, mungkin saya boleh tanya ibu bapa saya apa yang mereka perlukan. Mungkin apa yang saya rasa mereka perlukan bukan dengan cara yang mereka perlukan dari saya. Mungkin apa yang mereka kehendakkan ialah lebih perhatian. Bukannya wang atau benda-benda atau kerja rumah, tetapi perasaan kasih sayang. Jadi, pertamanya, cuba cari apa yang mereka betul-betul perlukan dari anda dan berikannya kepada mereka. Kedua, apabila kita nampak seseorang yang tidak menerima bantuan kami, ia berasal dari benih asal saya. Jadi, mungkin dalam kehidupan kita dapat orang begini, mereka sayangi kita dan ingin membantu kita, tapi kita menolak bantuan mereka atau kita malu untuk menerima bantuan itu. Mungkin kita rasa kita tidak sepatutnya atau kita khawatir untuk mereka. Cuba cari benih ini dari tindak-tindak kita. Ini adalah dua cadangan saya. Pertama, cari apa yang benar-benar ibu bapa saya hendak. Kedua, bilakah saya menolak bantuan orang lain yang ingin bantu saya? Ini sangat-sangat hebat. Ini kononnya idea yang kita banyak bincangkan. Kita hanya perlu dengar semasa orang lain bercakap. Sesungguh ini cara yang biasa, tetapi banyak benih yang ditanam. Kita akan benar-benar tahu apa yang mereka kehendaki dengan memberi perhatian mendengarnya dengan teliti, dan keputusannya orang lain akan lebih peka akan apa yang saya mahu. Jadi, saya rasa ini tip yang baik, dengan penuh perhatian, bukannya cuba menganggap apa yang mereka mahu. Saya rasa ini sangat hebat kerana kita semua mempunyai banyak pengalaman dengan ibu bapa kita. Contohnya, mak dan ayah Ori, kami akan meluangkan masa untuk temani mereka semasa melawati mereka. Kami betul-betul fokus untuk pada sebab termasuk menanam benih. Untuk mak saya, umur 98 dan menjajaki 99, tinggal di luar Chicago, masih sihat walaupun baru sembuh dari radang paru-paru. Sekarang, banyak tempat dalam keadaan sekata untuk perkunjungan. Jadi, saya sudah guna banyak masa untuk memasang alatan Amazon Alexa dalam tempat kediamannya untuk kami buat panggilan video call, dan dia boleh nampak muka saya dari paparan yang besar. Inilah cara yang biasa yang kita boleh gunakan untuk menghadapi masalah COVID. Dan pada masa yang sama, apa yang ibu bapa kita perlukan pada masa ini. Perkara terakhir yang saya ingin cakap sebelum memulakan rancangan ini pada pagi ini, kami akan membasmi kuman meja ini. Kami tak dapat mencarahkan diri sesama kami bertiga, tapi kami cuba lebih berhati-hati. Apa pendapat Kishimaka? Saya juga menghadapi masalah yang sama dengan ibu tiri saya. Dia sudah 93 tahun dan besok dia berumur 94. Saya telah hantar bunga kepadanya dan dia tak perlu bantuan saya dan dia tak suka dibantu. Ini bukan maksud kami tak saling sayangi, padahal kami sangat. Tetapi dia beritahu dia tak perlukan apa-apa. Sejujurnya, dia telah memberi banyak masa untuk saya berkhidmat kepada masyarakat dalam 20 tahun ini. So mungkin memandangkan Edmund, anda dapat menjimatkan masa dan wang atas ibu bapa untuk meluangkan lebih masa kepada orang
yang lebih memerlukannya. Saya rasa saya cadangkan anda buat meditasi kopi akan benih yang baik ini dengan gembiranya kerana mempunyai ibu bapa yang berdikari, yang sangat-sangat berdikari. Tak perlu bertentangan dengan mereka, anda hanya perlu membuat meditasi kopi. Satu lagi perkara yang saya nak bincangkan, jangan lupa selalu bertanya jikalau mereka memerlukan bantuan. Sebab saya rasa kita selalu mengambil kesempatan atas orang yang rapat dengan kita, yang selalu berkhidmat, yang memberi bantuan kepada kita. Saya tahu kita perlu berhati-hati. Nampaknya ini orang yang tidak perlu penghargaan. Apahal mereka juga memerlukan penghargaan kita. Saya terutamanya ramai orang yang membantu saya selalu tidak menunjukkan penghargaan saya. Saya rasa ini sangat penting juga. Tunjukkan penghargaan anda kepada ibu bapa anda. Okey, saya rasa kami telah beri banyak idea. Saya ada lagi. Saya rasa satu yang amat penting juga. Okey, saya juga mahu bagi masa kepada Ori kerana kena peka terhadap orang kesayangan saya. Jika Edmund tanya soalan ini, maknanya perkara ini merungsingkannya. Mungkin dia cuba menggunakan 4 langkah untuk menanam benih untuk nampak apa yang dia mahu. Jika masalah ini menyebabkan dia berasa sakit hati, cemas dan kecewa kerana dia dapat membantu orang kesayangannya. Perasaan ini datang dari benih. Dia perlu cari benih yang ditanami dengan cara punca dan kesan, dengan cara yang menyebabkan dia mengikuti. Jadi jika berasa orang lain tidak ingin menerima bantuannya, jadi dia perlu menanam benih untuk yang tidak menolak pertolongan orang lain. Jika dia mahu orang lain menerimanya, dia perlu juga menerima orang lain. Saya menyatakan apa yang anda katakan tadi? Tak apa. Saya suka ini. Saya rasa ini satu perkara yang menyeronokkan jika kita mampu memberi. Ini soalan yang orang yang sangat baik hati seperti Edmund. Jadi, kita perlu ingat, kita boleh bergembira seseorang dengan menerima hadiahnya. Ibu tiri saya bagi saya baju yang saya tak sangat suka, tapi saya akan pakai semasa jumpa dia. Ini merupakan satu tindakan menerima niat baiknya dan membuatnya gembira dan buat dia. Saya rasa kami boleh buat kesimpulan tentang perbincangan kami. Apa pengalaman anda dengan ayah anda? Saya sebenarnya tiada masalah ini kerana mereka selalu menerima bantuan dengan gembira. Tapi ibu bapa saya sekarang lebih banyak ingin jumpa saya selalu kerana mereka tinggal sangat jauh. Mereka mungkin mau jumpa saya lebih kerap. Oh my God. Jangan bimbang saya. Ini Mona Lisa ke Eric? Berteruskan. Jangan kacaukan saya. Masalah saya kena meluangkan lebih masa bagi mereka. Untuk saya, yang lebih penting ialah memberi telinga kepada mereka, memahami apa yang mereka perlukan. Lebih-lebih lagi mereka tidak tahu meluahkan perasaan mereka. Jadi, saya perlu menggunakan masa lebih banyak untuk mencari dan menyelidiki apa yang mereka betul-betul perlukan. Kerana setiap orang perlukan sesuatu. Ibu bapa kita juga perlukan sesuatu. Mereka tidak akan cakap goodbye dan kami tak mau jumpa you lagi. Ibu saya, pendapat saya, dia sebenarnya ingin lebih masa dan perhatian dari saya.
Dan itu adalah satu petunjuk yang baik tentang COVID sekarang. Apa yang kami lihat, yang kami telah bincang Khamis yang lalu, sekarang kami semua duduk di rumah dengan komputer. Kami mempunyai banyak peluang untuk berkomunikasi, berbual dengan orang yang lama tidak berbual. Contohnya jiran yang tinggal di persekitaran kondo yang lama tak jumpa, atau memainkan koleksi muzik saya yang 3,000, 4,000 buah lagu yang sudah 3 tahun saya tak sentuhnya. Jadi, marilah kami teruskan dengan soalan. Mari kita buat ringkasan. Menjadi seorang yang penerima yang pintar untuk menerima baik budi orang lain. Lalu, ibu bapa akan tukar kelakuan mereka. Berbaik budi menerima pertolongan orang lain tanpa mengambil kesempatan daripada orang lain. Membenarkan mereka menanam benih. Dan dengar dengan teliti apa yang ibu bapa benar-benar mahu. Mungkin bukan setakat wang saja. Saya rasa bukan kerja rumah. Saya rasa ibu bapa anda mahu jumpa anak-anak mereka lebih. Ini tips dari Geshe Michael. Apa tips anda? Ini campur. Bagaimana dengan anda? Oh, kamu berdua telah habis semua yang menarik. Jadi jika saya nak ibu bapa saya lebih reseptif, saya akan buat sesuatu perubahan kecil dan tukar fikiran saya. Ya, sebalik daripada mengambil kesempatan kerana Ori buat saya kopi setiap pagi. Saya boleh biarkan semua tersebut berlaku. Tapi saya kena tukar kesedaran itu, iaitu tempat benih ditanam. Saya fikir yang saya begitu bersyukur kerana Ori bagi saya kopi. Apa macam? Bagus. Saya buat sedikit lukisan atas Encik Edmund. Kami rasa anda akan kelihatan lebih hebat jika kamu macam ini. Edmund, saya bercabar anda. Mungkin anda akan menang. Tunggu apa yang akan berlaku. Dan kami akan lelongkan. Nak tahu berapa harga itu. Tolong ucapkan selamat kepada isteri Sonia, ibu bapa. Jadi soalan yang seterusnya, besok kami ada Stanley Allison. Kami ada soalan yang baik dari Eric Poisel dari Deutschland. Saya Eric dari Jerman. Saya bekerja di bidang penyelidikan biomedical. Saya rasa masalah ini dihadapi oleh bidang-bidang lain juga. Dunia ini berkembang secara mendadak, makin banyak informasi baru. Saya rasa agak suka mengikut informasi terkini dalam bisnes saya dan faham mereka secara menyeluruh. Kadang-kadang saya rasa teruja tentang eksplorasi informasi ini. Apakah benih untuk ditanam agar mengatasi masalah ini dan fokus pada yang penting? Terima kasih. Alright, soalan yang hebat dari bidang penyelidikan bionika. Terima kasih atas sumbangan anda. Jadi esok anda jumpa Stanley dan Allison. Kian semua semoga sehat. Tolong menelpon ibu, kawan-kawan ada sesuatu yang baik. Bye. Bye for now. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.